Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitu sajidin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Subhanallah. Alhamdulillah. Amin. Okey. Muallim akan tutup mikrofon semua orang. Untuk sementara ni tutup dulu mikrofon. Awak dengar dulu penerangan daripada muallim. Kalau siapa nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Okey, buka buku teks bahasa Melayu jilid yang kedua. Okey, jilid yang satu, jilid pertama. Waalaikumsalam. Jilid pertama kita dah habis dah belajar. Jadi hari ini kita masuk dengan jilid yang kedua. Buka muka surat yang pertama. Okey, siapa yang tak ada buku boleh tengok kat depan ni, boleh tunjukkan kepada awak. Okey, hari ini kita masuk dengan tema yang kelima, sambungan dia. Kita dah habis tema 1, tema 2, tema 3 dan tema 4. Hari ini kita masuk dengan tema yang kelima, iaitu jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Okey, tengok pula muka surat yang kedua. Okey, muka surat yang kedua. Kita masuk dengan unit 13, bersikap mulia. Bersikap mulia. Mulia ni maksudnya baik. Bersikap baik. Okey, tengok gambar yang pertama. Tajuk dia amalan yang baik. Amalan ni maksudnya perbuatan. Perbuatan yang baik. Sikap yang baik. Okey, dalam petikan ini ada 3 keping gambar yang diberi. Okey, yang pertama, gambar yang pertama ni, ini ialah sekumpulan murid sekolah. Tengok ada 6 orang. Ada orang Melayu, orang India dan orang Cina. Ada berbilang kaum. Dan mereka sedang membuat apa? Tengok, diorang sedang memakai pakaian tradisional masing-masing dan mereka membawa bendera. Dekat sini yang dalam kotak warna purple ni, warna ungu ni, dia bagi frasa perkataan iaitu membawa bendera. Jadi sekumpulan murid ini sedang membawa bendera. Tengok tangan yang dia pegang ni. Ini bendera jalur gemilang. Itu untuk gambar yang pertama. Okey, gambar yang kedua pula ialah tentang apa? Tengok frasa perkataan dia bagi ini, menghormati bapa. Ini ayah dan ini anak dia. Okey, tengok. Dia bagi menghormati bapa. Okey, tengok macam mana dia hormat ayah dia. Tengok dia lalu macam mana. Dia nak berjalan depan ayah dia. Tengok apa yang dia buat. Dia menundukkan badan dia. Itulah tanda kita menghormati ayah kita. Jadi lepas ni awak nak lalu depan ayah awak ke, awak nak lalu depan mak awak ke, ataupun siapa-siapa yang lagi tua daripada awak, macam inilah cara dia. Kita tundukkan badan, tengok tangan kita buat, kita letak kat bawah macam tu. Itu tanda kita menghormati seseorang. Okey, gambar yang ketiga pula ialah sekumpulan murid
sekumpulan orang perempuan, budak perempuan dia orang bagi, tengok dia bagi frasa perkataan saling bermaafan. Okey, tengok dia bersalam ni, saling bermaafan. Okey, berdasarkan petikan yang diberi, gambar dan frasa perkataan itu, mari kita cuba jawab persoalan di bawah. Okey, perbualan di antara Hasan dan juga Assalamualaikum Elis. Muallim. Waalaikumsalam. Okey, perbualan di antara Elis dan juga Hasan. Okey, tengok. Hasan dia kata apa? Muallim, ini jilid 1. Buku jilid 2. Buku teks PM jilid 2, buka muka surat 2. Okey, tengok Hasan kata apa? Selamat pagi Elis. Bagaimanakah peserta sukan sekolah kita menunjukkan sikap bangga akan negara? Macam mana dia orang tunjukkan? Ini sekumpulan ni. Macam mana kita nak bagi ayat dia? Dia orang membawa apa ni? Membawa bendera. Jadi dalam petikan ini kita sambung dia. Selamat pagi, peserta sukan sekolah kita menunjukkan sikap bangga akan negara dengan apa? Kat situ dia bagi dah petikan tu frasa dia dengan membawa bendera. Dengan membawa bendera titik. Itu soalan yang ditanya oleh Hasan. Bagaimanakah peserta sekolah kita menunjukkan sikap bangga akan negara? Elis pun jawab. Peserta sekolah kita menunjukkan sikap bangga akan negara dengan membawa bendera. Okey, jadi setiap gambar yang pertama ni dia merujukkan kepada yang ini. Okey, lepas tu Hasan tanya pula, bagaimanakah cara kita menghormati bapa? Ni gambar yang kedua dia bagi dah, menghormati bapa. Jadi macam mana cara kita nak menghormati bapa? Jadi ayat penuh dia kita kena tulis, kita menghormati bapa dengan cara apa? Menghormati bapa dengan cara menundukkan kepala ketika berjalan di hadapan bapa. Itu jawapan dia. Cara kita nak menghormati bapa ialah dengan bila kita berjalan, kita tundukkan kepala. Jadi itu untuk yang kedua dia bagi dah ni. Ini yang kedua, menghormati bapa. Okey, yang ketiga, Hasan tanya, Komala, jika berlaku perselisihan faham sesama kita, apakah yang perlu kita lakukan? Ni gambar yang ketiga. Bila ada berlaku perselisihan, pergaduhan, kita perlulah saling bermaafkan. Jadi dah pasti kalau awak gaduh dengan siapa-siapa ke, kita mestilah saling bermaafan. Jadi dalam petikan ni ada 3 perkara, 3 amalan baik yang diajarkan kepada kita. Iaitu yang pertama, sikap kita yang menunjukkan kita bangga akan negara kita ialah kita membawa bendera jalur gemilang. Dan yang kedua, kita nak menghormati bapa kita ataupun sesiapa yang lagi tua daripada kita dengan cara menundukkan kepala apabila berjalan di hadapan mereka. Dan yang terakhir sekali, apabila berlakunya perselisihan faham ataupun awak bergaduh dengan sesiapa, kita mestilah saling bermaafan. Tak boleh bergaduh-gaduh, tak boleh berdendam. Okey, setakat ini semua jelas? Ada sesiapa nak tanya soalan? Ada. Ada, semua jelas ah? Okey, tengok muka surat yang ketiga. Okey, muka surat yang ketiga ni dia bagi ini petikan berkaitan tajuk dia, aku bangga berbahasa Melayu. Awak belajar bahasa Melayu. Kenapa awak belajar? Kenapa awak perlu berbangga dengan bahasa Melayu? Bahasa Melayu ni bahasa bangsa kita, bangsa Melayu. Jadi kita kena memartabatkan, kita kena menggunakan bahasa Melayu yang betul. Kita kena sayang bahasa Melayu kita. Sebab inilah bahasa kita sebagai seorang Melayu. Okey, tengok petikan dia. Tajuk dia, aku bangga berbahasa Melayu. Okey, pada suatu petang,
pada suatu petang, Hasan dan rakan-rakannya. Siapa? Hasan dan rakan-rakannya tengah buat apa? Membaca pantun. Ini yang dalam kotak hijau yang dibagi ni. Ini kotak hijau, kotak oranye, kotak kuning dan kotak biru. Ini ialah petikan pantun. Hasan dan rakannya sedang membaca pantun. Kenapa dia orang membaca pantun? Mereka akan mempersembahkan pantun itu semasa perhimpunan di sekolah. Semasa perhimpunan sekolah, mereka akan mempersembahkan pantun masing-masing. Jadi dalam petikan ini terdapat 4 rangkap, ada 4 pantun. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga dan ini yang keempat. Okey, Muallim dah ajar awak macam mana cara kita melafazkan pantun dengan intonasi yang betul dan juga siapa nak tanya soalan tadi? Nak tanya soalan? Okey, Muallim dah ajar awak macam mana kita nak melafazkan pantun. Jadi, Muallim nak minta Muallim pilih 4 orang untuk lafazkan pantun dengan intonasi yang betul seperti mana yang Muallim telah ajarkan kepada awak semua. Okey, jadi Muallim nak minta yang pertama Firas Iman. Firas, Muallim nak awak bacakan rangkap pantun ini, yang warna hijau ni. Kok Bon dengar pantun daripada saya. Ingat, Muallim ajar awak baca pantun macam mana. Okey, Firas, cuba dengar. Cuba baca pantun ni. Yang lain dengar, lepas ni Muallim akan pilih yang lain pula baca pantun yang seterusnya. Okey, Firas. Pohon senah, pohon pulasan, subur kepayang di pedu arah. Marilah guna bahasa kebangsaan, buktikan sayang akan negara. Pandai Firas Iman. Itu cara kita melafazkan pantun. Dia ada intonasi dia. Okey, jadi yang kedua Muallim nak minta Abdul Aziz, boleh? Abdul Aziz buka mic boleh? Okey, baca rangkap yang kedua. Yang mana yang kotak orang ni. Dengar pantun saya pula. Okey, baca dengan intonasi yang betul. Okey. Memukat ikan si sungai. Sekayu berkongsi. Bekal makan di muara. Jangan rosakkan bahasa Melayu. Barulah kekal terbelah hara. Okey, jadi itu cara kita membaca pantun. Dia ada, Muallim dah ajar awak, yang pertama kena ada apa? Jarak. Jeda ni maksud dia berhenti seketika. Memukat ikan di sungai sekayu, berkongsi bekal makan di muara. Jangan rosakkan bahasa Melayu, barulah kekal tetap terpelihara. Itu cara kita membaca pantun dengan intonasi yang betul. Okey, Muallim nak minta pula Arisa Sofia. Angkat tangan. Okey, Arisa, baca rangkap pantun yang ketiga pula, yang warna biru ni. Baik mangga mengalah rasa sama teruja. Saya bangga berbahasa Melayu setiap masa di mana-mana saja. Pandai. Itu cara kita baca pantun. Ada intonasi dia. Ada jeda dia. Kait mangga bergalah kayu, manis dirasa sama teruja. Saya bangga berbahasa Melayu setiap masa di mana-mana saja. Itu cara kita membaca pantun. Ya, Irdina, ada nak tanya soalan? Irdina, hilang dah? Irdina, ada tanya soalan? Muallim nak baca.
Okey. Akil Zikri, baca rangkap pantun yang terakhir ni pula. Yang warna kuning ni. Ya, buku itu Idina. Muka surat 3. Ikan puyuh, ikan gelama. Enak dimakan bersama teman. Bahasa Melayu sudahlah lama. Sudah lama. Terus gunakan sepanjang zaman. Itu cara dia. Ikan puyuh, ikan gelama, enak dimakan bersama teman. Bahasa Melayu sudahlah lama, terus gunakan sepanjang zaman. Itu cara kita membaca pantun dengan intonasi yang betul. Okey, mari kita tengok maksud setiap rangkap pantun. Okey, dalam pantun ni ada maksud yang nak disampaikan. Mari kita cuba fahami. Mari kita cari apa maksud yang nak disampaikan. Kita cuba cari nilai murni. Nilai murni ni nilai yang baik-baik. Nilai yang baik-baik. Apa yang nak disampaikan. Okey, Muallim ajar kepada awak nak baca maksud pantun. Kita tengok baris yang keberapa. Ingat Muallim ajar pantun. Satu rangka ada 2, ada 3, ada 4 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan baris keempat. Kita nak tengok masuk pantun, kita tengok baris keberapa? Siapa ingat lagi? Baris keberapa? Tak ingat dah? Nak tengok masuk pantun, kita tengok kepada baris yang ke-3 dan baris yang ke-4. Marilah guna bahasa kebangsaan, buktikan sayang akan negara. Itu nak dia bagi tahu. Kita marilah guna bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan kita apa? Bahasa Melayu. Kena ingat, negara Malaysia, bahasa kebangsaan kita ialah bahasa Melayu. Bukan bahasa lain. Marilah guna bahasa kebangsaan. Kita kena guna bahasa Melayu sebab apa? Sebagai bukti kita sayang akan negara. Ini negara Malaysia. Ini tanah Melayu. Jadi bangsa Melayu ini tanah asal kita dekat Malaysia ni. Jadi bukti kita sayangkan negara Malaysia ialah kita gunakan bahasa Melayu. Itu bukti dia. Kita pun kena memartabatkan bahasa Melayu. Okey, tengok yang rangkap yang kedua. Kotak oranye ni. Tengok baris ketiga dan baris keempat. Jangan rosakkan bahasa Melayu. Barulah kekal tetap terpelihara. Jadi dalam rangkap pantun ini dia bagi tahu kita maksud dia jangan rosakkan bahasa Melayu. Kita kena gunakan bahasa Melayu yang betul. Tak boleh bercampur Melayu, Inggeris, India, Cina. Gunakan bahasa Melayu yang betul dengan tata bahasa yang betul. Barulah bahasa kita kekal terpelihara sepanjang zaman. Itu untuk masuk yang kedua. Okey, yang ketiga pula maksud dia apa? Tengok, dia bagi tahu saya bangga berbahasa Melayu setiap masa di mana-mana saja. Rangkap ketiga ni dia bagi tahu kita kena bangga dengan bahasa Melayu. Sebab tu kita kena gunakan bahasa Melayu di mana-mana sahaja kita gunakan. Kita gunakan bahasa Melayu di mana-mana sahaja tempat yang sesuai. Dan rangkap yang terakhir ialah okey, siapa tahu yang rangka terakhir dia nak cuba sampaikan pasal apa? Tengok baris ketiga dan baris yang keempat. Siapa tahu? Solihin, boleh jawab? Tak boleh jawab? Orang belajar mengajar, awak tengok tempat lain. Okey, rangkap yang keempat yang terakhir sekali. Tengok baris ketiga dan baris keempat. Dia bagi tahu bahasa Melayu sudah lama. Terus gunakan sepanjang zaman. Bahasa Melayu ni dah bahasa yang paling lama dah. Dari zaman dulu-dulu lagi, dari zaman nenek moyang kita lagi dah digunakan. Jadi kita mestilah terus gunakan bahasa Melayu sepanjang zaman sampai bila-bila. Okey, setakat ini semua faham? Ada sesiapa nak tanya soalan? Okey, sekarang Mualina semua orang buka mic. Semua orang buka mic. Okey. Muallim nak tanya soalan ni.
Dalam petikan pantun ini, Mu'alif dah terangkan kepada awak apa maksud-maksud dia. Sekarang ni Mu'alif nak minta awak bagi tahu apakah nilai yang terdapat dalam setiap rangkap baris pantun ini. Nilai murni apa yang ada dekat sini. Nilai murni ni ingat, nilai murni ni perkara yang baik-baik, benda yang baik-baik. Ia suatu sikap yang baik. Contoh dia rajin, amanah, jujur, bertanggungjawab. Okey, kalau rangka yang pertama, apakah nilai yang ada? Nasruddin, boleh bagi tahu tak? Nilai apa yang ada? Tengok rangkap yang pertama. Marilah guna bahasa kebangsaan, buktikan sayang akan negara. Okey, dalam rangka ini, apakah nilai yang awak dapat? Nilai baik apa yang awak dapat dalam ni? Cuba fikir. Yang lain siapa tahu? Ada yang tahu? Amiruddin? Tahu Amir? Dah bagi tahu dah tadi. Ada Amsyar? Sayang akan negara. Berbaik saja. Apa dia Nasruddin? Sayang akan negara. Macam mana bukti kita sayang negara? Yang merosakkan bahasa. Tengok dalam rangka ini. Tengok dalam rangka ini. Kat sini dah bagi tahu dah. Bukti sayang akan negara. Marilah guna bahasa kebangsaan. Bukti kita sayangkan negara Malaysia ni kita gunakan bahasa Melayu. Bahasa kebangsaan kita ialah bahasa Melayu. Itu nilai yang pertama. Sayangkan nilai murni. Cuba cari kita nilai murni. Yang pertama dia bagi tahu sayang akan negara. Apa lagi? Marilah guna bahasa kebangsaan. Gunakan bahasa Melayu. Sebagai bukti kita sayang akan negara. Okey, tengok rangkap yang kedua. Mu'alif nak tanya. Salihin. Rangkap yang kedua. Apakah nilai yang terdapat di dalam rangkap yang kedua? Tengok rangkap yang kedua dia bagi. Jangan rosakkan bahasa Melayu, barulah kekal tetap terpelihara. Apakah nilai murni yang terdapat di dalam rangkap yang kedua ini? Berkongsi bekam makan di muara, jangan rosakkan bahasa Melayu. Kita tengok baris yang ketiga dan baris keempat. Pak Kira boleh? Apa nilai? Tengok baris yang ketiga dan keempat ni. Jangan rosakkan bahasa Melayu, barulah kekal tetap terpelihara. Apakah nilai yang terdapat di dalam ayat ini? Uzaid Rafi? Apakah nilai murni? Jangan rosakkan bahasa Melayu, barulah kekal tetap terpelihara. Nilai murni apa yang ada dalam setiap rangkap ini? Siapa yang conteng ni jangan conteng. Ayat Syafi. Rangkap yang kedua. Apakah nilai murni? Tak tahu. Sumayyah. Dai. Ada Dai? Apakah nilai murni yang terdapat di dalam rangkap yang kedua? Jangan rosakkan bahasa Melayu, barulah kekal tetap terpelihara. Apakah nilai murni? Kat sini dia boleh gunakan juga sebagai jangan rosakkan bahasa Melayu. Maksudnya kita kena sayangkan bahasa Melayu. Sayangkan bahasa Melayu. Sayang akan bahasa Melayu. Sebab apa? Bahasa Melayu ni bahasa kebangsaan kita sebagai orang Melayu. Apa lagi nilai murni dia? Tengok yang kotak biru ni pula. Saya bangga berbahasa Melayu setiap masa di mana-mana saja. Okey, apakah nilai dia? Bangga berbahasa Melayu. Kita kena bangga akan
Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Tutup. Dia beritahu dah. Dia dah bagi tahu dah. Saya bangga berbahasa Melayu setiap masa di mana-mana saja. Okey, yang terakhir. Bahasa Melayu sudahlah lama terus gunakan sepanjang zaman. Apakah nilai murni dia? Rafa, boleh Rafa? Gunakan sepanjang zaman. Gunakan sepanjang zaman. Okey, macam mana nak tulis ayat dia? Gunakan sepanjang zaman. Gunakan sepanjang zaman. Gunakan sepanjang zaman. Bahasa mudah dia beritahu jangan dilupakan. Dilupakan bahasa Melayu. Okey, ingat bahasa Melayu ni bahasa kebangsaan kita. Jadi kita kena hormat, kita kena memartabatkan, kita kena sayangkan bahasa kita. Kena sayang, kena memartabatkan, sentiasa gunakan. Dia bagi tahu dah setiap masa di mana-mana saja. Okey, setakat ni semua jelas. Ada sesiapa nak tanya soalan? Ada sesiapa nak tanya soalan? Tak ada. Okey, dengar suara tak? Dengar suara Muallim? Okey, kalau semua jelas, kerja rumah hari ini, buka buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2. Buat kerja rumah muka surat 1, 2 dan 3. Buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid yang kedua. Jilid pertama tu kita dah habis dah. Jilid yang kedua. Buku teks Bahasa Melayu Jilid 2. Buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2. Kerja rumah awak muka surat 1, 2 dan 3. Muka surat 1, 2 dan 3. Jangan lupa tanda siapkan. Siapa yang dah siap, hantar kepada muallim untuk muallim cek. Boleh? Boleh. Okey, boleh tak siapa yang tak buka tak buka kamera, buka kamera boleh tak? Muallim ambil kedatangan ni. Siapa yang tak buka, muallim tak tahu siapa datang hari ni. Okey, kerja rumah jangan lupa siapkan. Dah siap nanti hantar kepada muallim untuk muallim cek. Boleh? Boleh. Okey, setakat ini sahajalah kelas kita untuk malam ini. Kita tutup kelas kita dengan bacaan surah Wal-As. Okey, sama-sama baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, jumpa lagi kelas esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muallim Afnan. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, bye.